Hadirin yang dimuliakan, seterusnya, majlis dengan penuh takzim mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Achad Ayub, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Melaya, untuk menyampaikan sepatah dua kata dan seterusnya merasmikan Minggu Hala Siswa dan lafaz ikrar aku janji pelajar baru Universiti Melaya sesi 2010-2011. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Gauss Jasmond, Naib Chancellor Universiti Melaya. Yang berbahagia Profesor Jamil Ma'ah. Yang berbahagia Profesor Madya Datuk Azra'i Haji Idris, Timbalan Naib Chancellor Al-Ehwal Pelajar dan Alumni. Pada hari ini, dialah nombor satu. Profesor Dr. Hamzah Abdul Rahman, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Ko Lekti, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Profesor Emeritus Augusti Ong Sun Hock, Timbalan Presiden Persatuan Alumni Universiti Melaya dan pernah menjadi ahli lembaga Universiti Melaya berbelas tahun. Dekan-dekan fakulti, pengarah-pengarah akademi dan pusat, pengetua-pengetua Kolej Kediaman, Saudara Khairul Anwar Abu Kasim yang di-Petua Majlis Perwakilan Mahasiswa Universiti Melaya dan barisan exco-nya, pembantu-pembantu mahasiswa dan mereka yang dah penat lelah untuk mengadakan keramaian pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan serta para pelajar baru Universiti Melaya. Terlebih dahulu, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak penganjur yang sudi mengundang saya ke majlis perasmian Minggu Haluan Siswa dan upacara lafaz akur janji pelajar-pelajar baru di Universiti Melaya sesi 2010 dan 2011. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan mengalu-alukan kedatangan para pelajar dari seluruh pelosok negara yang terpilih meneruskan pengajian di Universiti Melaya. Saudara-saudari yang kini bergelar mahasiswa Universiti Melaya seharusnya berasa bangga dan amat beruntung sekali kerana diberi peluang untuk meneruskan pengajian di peringkat ijazah pertama di Universiti Perdana ini. Bagi sesi 2010-2011, Universiti Melaya mengambil seramai 3,436 orang pelajar baru mengikuti berbagai program ijazah sarjana muda, dan jumlah tersebut seramai 173 orang adalah merupakan pelajar antarabangsa. There are 173 students from overseas. Anak-anak mahasiswa dan sidang hadirin sekalian, Universiti Melaya merupakan institusi ilmu yang paling unggul di negara kita ini dan dianggap antara pusat keilmuan terbaik di rantau ini. Datuk Naib Chancellor yang berbahagia Profesor Gauss Jasmond bersama dengan ahli-ahli pengurusan, para akademik dan staf pentadbiran serta sokongan universiti kini begitu gigih berusaha untuk meletakkan Universiti Melaya sebagai 100 universiti terbaik di dunia. Menjelang tahun 2020, kami berharap, sangat berharap dan doa telah dibaca oleh Ustaz tadi, Universiti Melaya akan muncul sebagai antara 50 universiti terbaik di dunia.
Ini satu tanggungjawab yang berat yang diuruskan bukan saja kepada pengurusan, naib chancellor, para akademik, bahkan pada tuan-tuan dan perempuan sekalian. Sebab tuan-tuan lepas 4 tahun barangkali ataupun 6 tahun di Fakulti Medicine tidak ada lagi di sini. Berdirinya saya dalam Dewan yang bersejarah ini adalah untuk memberi beberapa nasihat saya dalam pesanan agar dapat dijadikan panduan oleh saudara-saudari sepanjang menjalani kehidupan di Universiti Malaya. Jadi ucapan saya ini panjang sedikitlah. Tapi kalau siapa malas nak dengar, sila keluar. Saya tidak marah dan saya tidak terkecil hati. Pada pagi yang berbahagia ini, saya akan menyentuh 3 perkara penting. Iaitu pertama, cabaran yang bakal dihadapi mahasiswa sepanjang menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Yang kedua, kriteria atau ciri utama yang harus dimiliki oleh anak-anak mahasiswa semua dalam usaha negara melahirkan graduan bertaraf dunia. Yang kedua. Yang akhir sekali ketiga, berpesan kepada pengurusan Universiti Malaya, khususnya bahagian hal ehwal pelajar dan alumni HEPA dan memastikan kepentingan dan kebajikan siswa-siswi terpelihara. Sidang hadirin sekalian, khasnya anak-anak mahasiswa. Presiden Indonesia yang pertama, Pak Soekarno, pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua macam saya ini, nescaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, ini masuk pemudi lah ya, nescaya akan aku goncangkan dunia. Kata-kata ini lahir dengan keyakinan bahawa kemajuan dan perubahan negara terletak di tangan anak-anak muda pada hari ini. Di atas bahu anak muda lah yang berada di hadapan saya inilah diletakkan harapan untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara Malaysia yang kita sangat cintai. Saya percaya anak muda yang terpilih sebagai mahasiswa Universiti Malaya di hadapan saya ini merupakan kelompok anak muda terbaik daripada kalangan yang terbaik. Dan tuan-tuan dan perempuan telah berjaya mengharungi cabaran serta penat lelah hingga sampai ke tahap ini. Namun, harus juga saya ingatkan bahawa perjalanan saudara dan saudari sebagai anak mahasiswa dan kemudian nanti bergelar graduan masih jauh lagi. Saudara-saudari pasti menempuh pelbagai dugaan dan cabaran semasa mengikut pengajian di Universiti Malaya dan juga apabila berada dalam pekerjaan nanti. Oleh sebab tuan-tuan dan perempuan masih berumur muda, yang ada masih belum lagi berumur 21, saya ingatkan untuk menjalankan tugas kita pada masa akan datang sebagai pemuda dan pemudi. Harapan saya apabila mencecah saja usia 21 tahun, daftarlah sebagai pengundi. Sebab inilah kita menggunakan undi kita pada masa akan datang. Saya masih mengingatkan, saya percaya banyak yang daripada sudah berusia 21 tahun masih lagi belum mendaftar. Ini satu publicity untuk Suruhanjaya pilihan raya. Sidang-sidang hadirin sekalian, kekuatan anak muda terletak pada idealismenya yang tinggi, daya kreativiti yang pelbagai serta daya usaha yang tidak mengenai arti jemu. Tambahan lagi, sejarah dunia telah membuktikan banyak perubahan, reformasi maupun revolusi digerakkan oleh anak-anak muda. Sebagai contohnya, jatuhnya rejim Shah Reza Pahlavi di Iran adalah dimobilisasikan oleh golongan mahasiswa di bawah pimpinan Syariati. Begitu juga dengan revolusi Thai pada 1932 yang digerakkan oleh mahasiswa. Namun, peranan anak muda sebagai agen perubahan masyarakat tidak akan dapat dicapai jika tidak disertakan dengan keilmuan yang tinggi, kepribadian yang luhur,
dan jati diri yang teguh. Maka seharusnya anak-anak sekalian berasa amat bertuah kerana di bumi Malaysia yang tercinta ini tersedianya ruang dan peluang menimba segala macam ilmu pengetahuan dan kemahiran yang dapat membantu membina kecemerlangan dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari perlu sentiasa bersyukur, jangan lupa, dan merenung diri masing-masing bahawa tidak semua rakan-rakan lain bernasib baik dapat memijak kaki mereka ke Menara Gading. Siswa-siswi yang hadir pada pagi ini merupakan kelompok kecil yang bernasib baik kerana terpilih untuk memenuhi cita-cita dan harapan besar siswa-siswi dan juga ibu bapa serta keluarga dan negara kita. Setiap usaha dalam mengejar kejayaan pasti ada cabaran. There is always the challenges when you are going for progress. Apatah lagi dalam menempuh kehidupan seharian di universiti yang sememangnya jauh berbeza dengan dalam persekolahan. Setiap mahasiswa perlulah mempersiapkan diri bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi harus menanam tekad dan semangat bahawa matlamat utama ke universiti adalah untuk menimba sebanyak ilmu yang mungkin baik secara formal ataupun tidak formal. Saudara-saudari harus memperlengkapkan diri dengan nilai-nilai positif seperti integriti, kegigihan dan tidak mudah berputus asa agar berjaya menjadi pemimpin dalam keluarga, tempat pekerja, masyarakat dan negara pada masa akan datang. Sebagai seorang yang berpengalaman dan pernah menerajui sebuah institusi pengajian tinggi yang dipanggil pada ketika itu Dewan Latihan Rida, Institut Teknologi Mara dan sekarang sudah menjadi UiTM. Suatu ketika dulu, saya ingin berkongsi pengalaman dan memberi sedikit nasihat yang boleh dimanfaatkan oleh anak-anak mahasiswa sekalian sepanjang berada di Universiti Malaya. Kerana kalau kita ambil average age, your age is only a quarter of mine. Think how old I am. Pythagoras, ahli falsafah Yunani pernah berkata, "Wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelah hanya belajar, if you're not willing to learn all through the challenges, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. So you're given this opportunity. If you don't take it, you'll just remain stupid all along." Kata-kata hikmah ini boleh dijadikan sebagai satu cabaran bagi mahasiswa bahawa menimba ilmu ini merupakan satu kewajipan yang tidak seharusnya berhenti pada satu peringkat sahaja. Malah ia perlu berterusan sepanjang hayat. Kewajipan menuntut ilmu inilah menjadi matlamat utama saudara dan saudari sepanjang berada di universiti kita ini. Kesempatan berada di sini harus direbut untuk mempelajari sebanyak mungkin ilmu sama ada di dalam atau di luar bilik kuliah. Ingin saya tegaskan bahawa ilmu pengetahuan yang dipahami dan dihayati mestilah dijadikan sebagai asas yang membantu meneguhkan jati diri. Di samping itu, seseorang mahasiswa perlulah sentiasa berfikiran terbuka. You must always have an open mind untuk menerokai ilmu dan idea baru. Mahasiswa perlu berpegang teguh kepada identiti sendiri dan dalam masa yang sama memiliki sensitiviti terhadap bangsanya dan agamanya. Jika daya sensitiviti itu tumpul, maka ia akan menghakis keinginan untuk memajukan bangsanya. Andainya perkara ini berlaku, bagaimana golongan bijak pandai yang lahir kelak dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan bangsanya sendiri? Justru kesedaran dan sensitiviti terhadap bangsa dan negara harus wujud dalam jiwa setiap-tiap orang mahasiswa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tuntutlah ilmu sehingga ke negeri China." Berpandukan hadis ini, ia tidaklah bermaksud kita semua mahasiswa
perlu pergi ke negara China untuk menuntut ilmu. Kita seharusnya mengambil hikmah dan hadis ini bahawa tuntutlah ilmu ini mana-mana saja walaupun terpaksa merantau jauh dan melalui pelbagai cabaran serta dugaan kerana ilmu itulah yang menjadi panduan ke arah kejayaan di dunia maupun di akhirat. Kecintaan terhadap ilmu akan membawa kejayaan kepada sesebuah bangsa dan negara. Bicara saya seterusnya akan menjurus kepada 6 cabaran utama yang bakal saudara-saudari tempuh sepanjang berada di universiti. Saya percaya cabaran ini bukan sahaja dalami oleh pelajar Universiti Melaya, tetapi semua mahasiswa di universiti lain juga. Pada kesempatan ini, saya mengulas satu persatu cabaran ini agar menjadi ingatan dan panduan buat anak-anak semua. Kemajuan dan kepesatan mahasiswa dan kejutan budaya, itu bullet point nombor 1. Kemajuan dan kepesatan ekonomi negara juga datang sesamanya cabaran tersendiri yang mana perlu diurus dengan bijaksana dan berhemah. Sebagai kota metropolitan, Kuala Lumpur adalah kawasan yang paling hebat menerima impak globalisasi. Khususnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi, keuangan, ledakan maklumat dan budaya. Seperti mana yang kita sedia maklum, di pusat ibu kota inilah letaknya Universiti Melaya. Justru anak-anak mahasiswa perlulah bertindak secara bijaksana dan dengan mudah dan jangan mudah terpesona dan terpedaya dengan keseronokan kehidupan di kota raya yang pelbagai ragam. Sesungguhnya, suasana dalam persekolahan dengan alam universiti amat berbeza. Jika di dalam persekolahan pelajar-pelajar diawasi oleh ibu bapa di rumah dan dipantau oleh guru-guru dan warden di sekolah, tetapi di universiti pelajar diberi kebebasan sepenuhnya. You really gain your democratic freedom. Jika kebebasan ini tidak diurus dengan baik, terdapat pelbagai masalah yang datang, termasuklah dalam bentuk kejutan budaya, what I call the culture shock. This is my experience when I was running the Institute Teknologi Mara about 45 years ago. Masalah ini bukan sahaja berlaku kepada pelajar Malaysia yang belajar di luar negara, khususnya negara barat, tetapi juga pelajar yang datang dari seluruh pelosok rantau dan pendalaman Malaysia, sama ada dari Sabah, Sarawak, maupun kawasan pantai timur, macam Kelantan, Terengganu, Mersing, bukan negeri. Berdasarkan pengalaman luas mentadbir Institut Teknologi Mara, kini UiTM suatu ketika dahulu, saya dapati ramai pelajar baru mengalami masalah kejutan budaya ini. Bagi menjadi manusia global masa kini, generasi muda kita tidak semestinya gairah dengan simbol-simbol pasca modernisme seperti Starbucks, Hard Rock Cafe, Planet Hollywood dan banyak lagi kelab sosial yang boleh mengganggu perhatian saudara daripada menumpukan pengajian di universiti. Saya sedia maklum, budaya melepak di kafe dan kelab-kelab yang begitu banyak di Kuala Lumpur ini boleh melekakan orang muda yang mungkin baru terdedah dengan kehidupan clubbing, WIFI, I don't know how to say, Y or Fi or We or Fi, dan juga Starbucks Coffee. Ya. Saya dapat generasi muda termasuk ramai yang menuntut di universiti lebih cenderung membuang masa dengan melepak dan berpesta sehingga mengabaikan tanggungjawab utama dia untuk mereka sebagai pelajar harapan keluarga. Terdapat juga pelajar cemerlang semasa berada di dalam persekolahan tetapi terkandas di peringkat ijazah pertama kerana tidak mampu menangani kejutan budaya. Ada juga yang tidak bijak mengurus masa, keuangan dan juga memanfaatkan kebebasan yang diberikan. Masalah inilah yang disebabkan di universiti tidak ada lagi ibu bapa atau penjaga, warden
yang memantau tingkah laku dan kegiatan mereka seperti dalam persekolahan dahulu. Dengan kebebasan ini, ramai mahasiswa leka dan lewa sepanjang menuntut di universiti. Sebahagian besar masa dan wang, termasuk dan sumber PTPTN dihabiskan untuk aktiviti seperti clubbing, partying, berperseleraan di pusat hiburan dan bermadu kasih bersama pasangan masing-masing secara keterlaluan yang menyebabkan mereka lewat atau ponting kuliah dan juga tutorial. Tindakan yang tidak bermoral dan tidak bertanggungjawab seperti ini sudah pasti melukakan hati ibu bapa dan keluarga yang menaruh harapan terlalu tinggi terhadap anak-anak mereka. Pada hemat saya, anak mahasiswa sebegini bukan sahaja mengkhianati kepercayaan keluarga, malah masyarakat dan negara yang mengharapkan lahirnya graduan yang berintegriti, berilmu, berwawasan dalam memenuhi aspirasi bangsa dan negara. Apabila bercakap tentang ilmu, bagaikah suatu tempang jika tidak ditekankan dengan amalan membaca. Kata pujangga, membaca jambatan ilmu. Bagaimana mahu mendapatkan ilmu jika jambatannya tidak kukuh sebagai pelajar baru? Amalah membaca ini perlu dijadikan sebagai rutin harian. Disiplinkan diri dengan membaca setiap hari, bukan sekadar untuk lulus ujian dan peperiksaan saja. Daripada pengalaman saya, budaya membaca ini bagaikan tidak lagi menjadi amalan biasa dalam kalangan pelajar di Malaysia. Termasuklah mereka yang terpilih belajar di Universiti Malaya. Masalah kurangnya minat membaca ini memberi kesan yang buruk pada pelajar. Masalah ini menyebabkan pelajar lebih cenderung mengambil pendekatan pasangan siap atau tangkap muat, di mana mereka akan meniru atau memperlagiat hasil penulisan yang lain apabila diminta untuk menghasilkan tugasan atau assignment oleh pensyarah. Pelajar tidak lagi merujuk kepada bahan bacaan ilmiah yang pelbagai seperti buku, jurnal di perpustakaan, cukup sekadar merujuk bahan dan internet. Apa yang lebih menduka citakan kepada saya adalah anak-anak mahasiswa lebih cenderung dan leka bermain internet games, termasuklah cucu saya. Chatting melalui laptop masing-masing dan sibuk mengirim SMS melalui telefon tangan yang canggih dan mahal. Wang yang sepatutnya diperuntukkan untuk membeli buku dibelanjakan untuk tujuan ini. Sifat malas membaca ini melahirkan mahasiswa yang tidak mempunyai penguasaan bahasa yang baik secara lisan dan juga penulisan. Apatah lagi dalam bahasa Inggeris. Secara tidak langsung, masalah ini memberi kesan kepada kemahiran berkomunikasi dan kemahiran menulis apabila ada pelajar yang menjawab soalan peperiksaan dalam bahasa rojak dan dalam bahasa SMS. Pada hemat saya, setiap pelajar dalam semua bidang perlu memiliki kemahiran menulis dan berkomunikasi dengan baik. Perkara asas untuk meningkatkan penguasaan dalam komunikasi dan penulisan yang mana sangat berguna apabila kita mendapat pekerjaan ialah dengan membaca, bukan sekadar buku rujukan yang disarankan oleh fakulti atau pensyarah, tetapi harus dipelbagaikan dengan bahan bacaan tambahan seperti surat khabar, majalah, jurnal dan sebagainya untuk memperluaskan pengetahuan. I must first apologize. My speech will be very long, but I think this is the opportunity for you people to listen. What is my experience? What I would like you people to do. So I must apologize to the faculty if even come takes to 1 hour. But I think perhaps this is only the last time you will hear from me. Mahasiswa dan kegairahan teknologi terkini. Ini satu lagi masalah dia. Sememangnya saya faham bahawa terlalu banyak kekangan dan godaan dalam usaha memupuk minat membaca ini. Cabaran teknologi masa kini seperti Facebook, Skype, SMS, Twitter dan sebagainya benar-benar mengganggu dan menghakis minat membaca dalam kalangan pelajar termasuk di peringkat universiti.
Tambahan lagi, teknologi komunikasi seperti ini tidak menggalakkan penggunaan bahasa dengan baik. Malahan melekakan sehingga waktu yang diperuntukkan untuk membaca tidak memanfaatkan sebaik mungkin. Tidak cukup dengan itu, kecanggihan teknologi komunikasi seperti ini memerlukan peralatan atau gadget canggih yang berharga ribuan ringgit. Gejala ini menyebabkan pembaziran yang besar oleh pelajar yang gairah untuk memiliki gadget model terkini. Di sini saya ingin mengingatkan anak-anak semua agar jangan menyalahgunakan beasiswa atau pinjaman PTPN yang diberikan. Setiap ringgit yang dikeluarkan atas tujuan yang tidak berfaedah bagaikan mersia-siakan harapan ibu bapa, masyarakat dan negara kita serta juga akademik daripada Universiti Malaya. Oleh itu saya menyeru kepada semua pelajar agar merenung kembali matlamat atau tujuan sebenar mereka masuk ke universiti. Apabila kata kita sesat jalan, kita berhenti dulu, balik ke pangkalan jalan. Tanamkanlah tekad dan kesungguhan untuk menimba sebanyak ilmu yang mungkin selama 3 hingga 6 tahun saudara-saudari berada di Universiti Malaya. Janganlah mudah leka, terpesona dengan keseronokan hidup kita di kota besar sehingga lupa tanggungjawab saudara-saudari kepada diri sendiri, ibu bapa, masyarakat dan negara. Mahasiswa pergaulan sosial dan alam percintaan. Saya juga sedia maklum bahawa semasa berada di universiti adalah masa kebanyakan pelajar cuba mencari cinta dan ada kalanya keterlaluan membina cinta sehingga melupakan cita-cita. Walaupun cita itu akan hadir dalam setiap diri manusia utama golongan muda, namun saudara-saudari perlu ingat kepada perkara yang perlu diutamakan. Seharusnya mementingkan ilmu dan bukannya sibuk mengejar atau bermain cinta, terutama sekali di awal pengajian di universiti. Bidalan Melayu ada menyatakan, ikutkan hati mati, ikutkan rasa binasa. Justru saudara-saudari haruslah bijak dalam mengatur atau menyusun strategi mengikut keutamaan prioriti dalam kehidupan baru saudara dan saudari di kampus ini. Berikan sepenuh tumpuan kepada kuliah dan membataskan pergaulan secara bijaksana agar tidak mengganggu matlamat sebenar saudara dan saudari berada di sini. Siswa-siswi yang dikasihi sekalian, mahasiswa dan gejala ponting serta amalan di bilik kuliah. Ini saya dah beri amaran lebih awal, tak payahlah pensyarah bagi tahu lagi. Menyentuh tentang perkuliahan yang akan dijalani sepanjang 3 atau 6 tahun berada di universiti, terdapat beberapa sikap dan amalan perlu dielakkan kerana kelak akan merugikan pelajar sendiri. Antara sikap yang perlu dielakkan ialah sikap suka ponting kuliah. Sungguh pun dibenarkan sekurang-kurangnya ada 80% ataupun 70% daripada kuliah. Tapi saya tanya mengapa tidak kita hadiri 100%. Walaupun tiada pengawasan daripada guru atau ibu bapa, seperti mana zaman persekolahan, para pelajar yang perlu mendisiplinkan diri untuk hadir di kuliah kerana dalam ruangan inilah segala ilmu yang ada pada pensyarah atau tenaga pengajar disalurkan kepada saudara-saudari sekalian. Satu tabiat yang agak biasa dalam kalangan pelajar seperti saudara-saudari sekalian adalah bersembang dengan rakan-rakan sehingga lewat malam. Tidak cukup dengan itu, terdapat juga pelajar yang terlalu leka dan taksub bermain permainan komputer sehingga ketagihan. Akibatnya pasti ada yang terbabas untuk mengikuti kelas di waktu pagi dan juga yang mengangguk-angguk. Ketika berada dalam kelas, bukan kerana mereka mengikuti atau faham apa yang diajar, tetapi kerana mengantuk. Jadi dia pun angguk. Sikap lain yang perlu dielakkan ialah dilabelkan sebagai, tapi ini jangan marah awam parlimen, kita orang panggil syndrome of the backbenchers club. Sindrom yang menular dalam kalangan pelajar-pelajar universiti telah belajar berlumba-lumba datang awal ke kelas
kerana berebut-rebut mengisi kerusi di belakang dan bukannya untuk duduk di barisan hadapan. Pada hemat saya, jika pelajar ingin menumpukan perhatian kepada kuliah yang diberikan, rebutlah yang ke depan sekali. Kita tak dapat tengok lain, hanya kita tengok syarah. Kalau duduk belakang dapat tengok ada yang bertudung, ada yang tak bertudung, macam-macam. Ya. Selain itu, pelajar janganlah takut, tetapi mesti berani untuk menampilkan diri ke hadapan. Pelajar perlulah sentiasa menjadi rider, bukannya passenger. Bagi membentuk diri menjadi pemimpin yang berkaliber pada masa hadapan, pelajar perlu memiliki ciri-ciri kepribadian dan kepimpinan yang unggul, dan universiti merupakan platform terbaik untuk mengasah atau mengembangkan bakat kepimpinan yang terdapat dimanfaatkan selepas bergelar graduan. Kalau ada masa lagi di antara pelajar-pelajar baru nak mengerti berkenaan kepimpinan, bacalah satu buku yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa yang ditulis oleh Tenas Apandi, iaitu dia kata cara kepimpinan dalam ungkapan Melayu. It's a very interesting book. Mahasiswa dan pergaulan sosial. Dalam menempuh hidup di kampus, nilai murni juga perlu dipupuk, bukan sekadar dalam kuliah dan tutorial, malah semasa menjalani kehidupan di asrama ataupun di kolej kediaman. Pelajar perlu memupuk nilai murni agar suasana harmoni dan sejahtera dapat diwujudkan di kolej kediaman. Di sinilah letaknya peranan mahasiswa dalam menjalinkan hubungan antara kaum bangsa dan agama agar konsep satu Malaysia dapat direalisasikan. Kerajaan telah memainkan peranan proaktif dalam merapatkan jurang perbezaan etnik dan agama. Tetapi ini semua tidak mencukupi jika tiadanya sokongan dari masyarakat, khususnya warga kampus, terutamanya dalam merealisasikan matlamat konsep satu Malaysia. Justru itu, pelajar-pelajar berperanan memupuk sifat toleransi melalui jalinan hubungan yang lebih harmoni dan saling menghormati tanpa mengira perbezaan etnik, budaya dan agama dan juga daerah di kampus dan di universiti ini. Hadirin dan hadirat sekalian, apa yang saya telah sampaikan setakat ini ialah bentuk gangguan dan cabaran yang boleh menggagalkan usaha saudara-saudari menamatkan pengajian di Universiti Cemerlang ini. Harapan saya, semoga anak-anak mahasiswa mempersiapkan diri bagi menghadapi dugaan serta cabaran matlamat, bergelar graduan yang berintegriti, berilmu, serta cabaran saing yang akan tercapai. Sudah tentu siswa-siswi sekalian ingin bergelar graduan selepas 3 ataupun 6 tahun. Mahasiswa berilmu holistik, inilah harapan kita. Universiti Melaya menawarkan pelbagai bidang akademik dan jurusan kepada beribu-ribu pelajar baru setiap tahun dalam usaha membangunkan modal insan yang berilmu dan berkompeten, khususnya keusahawanan. Universiti ini sentiasa proaktif dalam memperkenalkan kursus dan kurikulum baru yang dapat memenuhi tuntutan dan kehendak semasa. Adalah menjadi hasrat Universiti Melaya untuk melahirkan graduan yang pakar dalam bidang ilmu masing-masing, you become a specialist, tetapi dalam waktu yang sama untuk mementingkan ilmu, kemahiran luar dan bidang pengususan, kadang-kadang kita panggil in management generalist. Besarlah harapan saya sekiranya mahasiswa Universiti Melaya tidak hanya tertumpu dalam bidang pengususan atau jurusan masing-masing sahaja, tetapi bersedia menerokai bidang ilmu yang lain dalam usaha negara melahirkan graduan specialist dan dalam masa yang sama merupakan seorang generalis dan juga keusahawanan. Dalam konteks pasaran kerja yang semakin mencabar dan kompetitif, seseorang mahasiswa itu perlulah mengambil inisiatif untuk mengikuti bidang ilmu selain daripada bidang pengususan mereka. Sebagai contoh, ada baiknya pada pendapat saya sekiranya pelajar dari Fakulti Sains untuk mengikuti kursus politik antarabangsa, sejarah, dunia yang ditawarkan oleh fakulti lain. Pelajar sepatutnya mempunyai kesedaran
akan peri pentingnya memiliki ilmu pada pelbagai disiplin ilmu atau mengambil pendekatan multidisciplinary ini, lebih-lebih lagi dalam konteks dunia tanpa sepadan. Bersesuaian dengan status mahasiswa yang dikatakan sebagai lidah yang menyuarakan kehendak masyarakat dan bakal pemimpin negara, mahasiswa perlu menerapkan ciri serta budaya ilmu dalam kehidupan mereka. Budaya ilmu inilah perlu dijadikan sebagai kebiasaan dalam kehidupan setiap mahasiswa. Kecintaan terhadap ilmu ini penting kerana ia merupakan kunci kepada kejayaan lain. It's important for you while you are at the university to seek all sorts of knowledge. Pada hemat saya, seorang mahasiswa berperanan memupuk budaya cintakan ilmu dalam masyarakat melalui aktiviti co-curriculum. Siswa-siswi perlu proaktif dalam menganjurkan pelbagai aktiviti bercorak kemasyarakatan agar mereka mempunyai rasa tanggungjawab sosial seperti mana yang dipamerkan melalui falsafah corporate social responsibility yang dianjurkan khususnya oleh pihak swasta secara aktif dalam aktiviti kemasyarakatan. Usaha sebegini dapat melahirkan kumpulan mahasiswa yang lebih holistik di mana mereka memiliki kepribadian mulia yang seimbangi dengan pencapaian akademik yang membanggakan. Mahasiswa Universiti Malaya seharusnya prihatin dengan isu serta permasalahan masyarakat dan juga negara dan tidak terlalu mementingkan hanya semata-mata kejayaan akademik. Mahasiswa mesti ada berintegriti dan berdisiplin. Seterusnya, saya ingin menekankan peri pentingnya nilai integriti dan disiplin dalam kehidupan mahasiswa. Bagi saya, mereka yang mahu bergelar mahasiswa atau graduan Universiti Malaya seharusnya memiliki nilai integriti yang merangkumi aspek disiplin, kelulusan, kejujuran dan ketelusan. Janganlah siswa-siswi membelakangkan nilai integriti setelah berjaya menjawat jawatan penting dalam kerajaan ataupun menjadi ahli korporat yang korup yang hanya mementingkan keuntungan diri sendiri saja. Perteguhkan pribadi dengan nilai integriti kerana setengah jawatan itu datang dengan tanggungjawab dan amanah yang besar. Satu lagi yang saya nak sebutkan ialah pelajar sebagai berdaya saing. Kekuatan sesebuah bangsa dan negara ini amat bergantung kepada kualiti generasi muda yang mampu memacu pembangunan negara dalam persekitaran ekonomi global yang begitu kompetitif. Justru mahasiswa Universiti Malaya harus memiliki daya saing yang tinggi agar setanding dengan pelajar-pelajar atau graduan yang dilahirkan oleh universiti-universiti terkemuka di dunia kita ini. Selama ini, Universiti Malaya dihormati dan dikenali kerana kemampuannya melahirkan model insan yang berdaya saing. Ramai alumni Universiti Malaya berjaya menjawat jawatan penting dalam kerajaan dan sektor swasta. Sebilangan besar ahli kabinet pada hari ini dan terdahulu juga merupakan graduan Universiti Malaya. Misalnya Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Sri Abdullah Badawi, semuanya lulusan daripada Universiti Malaya. Dan juga the first 3 Prime Ministers graduated from London, iaitu Tunku Abdul Rahman, Law, Tun Abdul Razak, Law, and Tun Hussein An, also Law, all are lawyers. Then we have a doctor as our Prime Minister, and now back to economist and our Prime Minister. Saya yakin dan percaya siswa-siswi baru di hadapan saya ini mampu mengekalkan universiti reputation of the University of Malaya. I hope all of you can keep up, if not upgrade higher, the reputation of the graduates of the University of Malaya. Dalam pasaran kerja tempatan dan global yang semakin kompetitif, nilai daya saing perlu dimiliki oleh siswa Universiti Malaya. Perubahan dalam era globalisasi merupakan satu cabaran yang tidak dapat dielakkan. As Margaret Thatcher said, the Prime Minister, unfortunately he's got Parkinson disease now, there is no alternative. There is no alternative to competition. Mahu atau tidak, kita harus mempersiapkan diri untuk berdepan dengan cabaran dari arus globalisasi
dengan memastikan negara terus memiliki modal insan yang berkualiti dan mampu memenuhi keperluan dan terutama semasa serta berdaya saing baik di peringkat lokal dan global. Pesanan saya kepada pengurusan universiti, kebajikan siswa satu amanah. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengingatkan kepada barisan pengurusan tertinggi dan pentadbiran Universiti Melaya, khususnya bahagian hal ehwal pelajar dan alumni, pengetua kolej dan penyelia, para pensyarah yang berada di dalam dewan ini agar tidak mensia-siakan amanah dan tanggungjawab diberikan kepada saudara-saudari yang saya hormati sekalian, semua agar proses pembelajaran dan kebajikan anak mahasiswa di Universiti Melaya tidak diabaikan. Saya menyuruh agar pihak universiti mengamalkan konsep satu Malaysia yang telah diperkenalkan oleh Yang Amat Perdana Menteri dan melalui tahap kepekaan dan respon pihak universiti terhadap isu dan permasalahan yang dihadapi oleh para pelajar. Pada kesempatan ini, saya ingin menyeru semua fakulti yang hadir pada pagi ini agar sentiasa bersedia membantu para mahasiswa dalam merealisasikan aspirasi serta cita-cita mereka. Di sini saya menegaskan bahawa tugas pensyarah bukan hanya sekadar merangka kertas program kursus, memberi kuliah, mengendalikan tutorial dan menanda kertas peperiksaan. Malah pensyarah berperanan menjadi role model yang sentiasa memberi inspirasi dan tidak jemu membimbing para pelajar dalam memupuk budaya ilmu dan kecemerlangan di universiti. Di sini saya juga ingin berbicara sedikit peranan penting yang dimainkan oleh bahagian hal ehwal pelajar dan alumni yang merupakan jabatan utama di universiti yang bertanggungjawab dalam menjaga kepentingan serta kebajikan para mahasiswa. Bahagian ini juga berperanan dalam membina jalinan perhubungan yang baik di antara pihak pengurusan dan pentadbiran universiti dengan para pelajar. Sebagai Ketua Pentadbiran Hal Ehwal Pelajar, Timbalan Naib Chancellor bertanggungjawab menguruskan hal ehwal pelajar termasuk aspek penginapan, kaunseling dan tata tertib, mengurus selia urusan pentadbiran dan keuangan, merancang dan melaksanakan aktiviti pelajar, khususnya dalam bidang kesukanan, kebudayaan, menyediakan bantuan keuangan dan lain perkara yang melibatkan kebajikan pelajar. Dalam usaha melaksanakan tanggungjawab ini, pengetua dan penyelia kolej berperanan untuk melibatkan diri secara langsung dalam aktiviti pembangunan dan kepimpinan pelajar. Peranan ini penting supaya pihak pengurusan kolej kediaman dapat memahami secara langsung kanak-kanak dan keperluan mahasiswa. Saya menyeru agar pengetua dan barisan penyelia di kolej-kolej kediaman kerap meluangkan masa bersama-sama dengan penghuni kolej, khususnya pelajar baru yang masih memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar dalam menyesuaikan diri dengan persekitaran kehidupan dan pembelajaran yang baru. Ini kita ada sibuk dalam cerita surat khabar, ada ragging, mengusik. Tapi jagalah jangan terlalu teruk sangat. Pengetua dan barisan penyelia di kolej kediaman, yang mana ramai di antara mereka juga merupakan ahli akademik di peringkat fakulti, perlu peka terhadap keperluan serta aspirasi anak-anak mahasiswa sepanjang mereka tinggal di kampus. Pengurusan di kolej kediaman memainkan peranan yang penting dalam pembinaan sahsiah para pelajar melalui pengajuran pelbagai aktiviti kemasyarakatan, kebudayaan dan sukan di peringkat kolej kediaman. Kecemerlangan siswa-siswi haruslah diimbangi di antara kedua-dua bidang atau akademik dan co-curriculum. Kedua-dua aspek ini akan saling melengkapi antara satu sama lain dalam proses membina keterampilan para pelajar termasuk potensi kepimpinan mereka. Saya sedia maklum ada dalam kalangan pelajar yang terlalu sibuk dengan aktiviti di kolej kediaman dan terlalu aktif
berpersatuan sehingga mengabaikan pengajian dan terpaksa mengulang pengajian hampir setiap semester dan akhirnya gagal keluar sebagai seorang graduan. Kepimpinan di peringkat kolej kediaman juga perlu peka terhadap keperluan serta aspirasi anak-anak mahasiswa sepanjang mereka tinggal di kampus. Mereka perlu melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap aktiviti anak-anak mahasiswa agar kehidupan di kolej kediaman sentiasa menyokong dan membantu ke arah pembentukan sasiah dan kepribadian yang lebih cemerlang. Janganlah pula para pengetua dan penyelia kolej kediaman terlalu sibuk sehingga mengabaikan tanggungjawab membantu menjaga keperluan serta kebajikan anak-anak mahasiswa. Siswa-siswi sekalian mesti sadar bahawa anda semua merupakan aset negara yang tidak ternilai. Justru, saya ingin mengingatkan siswa-siswi semua agar memilih untuk berkhidmat dan menabur bakti kepada bangsa, agama dan negara selepas tamat pengajian dan bukan mudahnya terpengaruh dengan gaji lumayan yang ditawarkan oleh negara luar. Berbakti dan berjasalah kepada bangsa, agama dan negara sebelum membuat keputusan berhijrah ke luar negara sejurus tamat pengajian nanti. Harapan saya terhadap mahasiswa dan mahasiswi sekalian agar dapat menjalani kehidupan dan pengajian di Universiti Malaya dalam suasana sejahtera, gembira dan selesa dalam usaha memajukan diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran baru. Ibarat yang pipih tidak datang melayang, yang bulat tidak datang bergolek. Setiap cita-cita itu hanya akan dicapai melalui usaha yang berterusan. Oleh itu, memanfaatkan kehidupan di Universiti Malaya dengan mengikut dengan tekun program akademik dan co-curriculum yang ditawarkan agar berjaya menjadi graduan holistik yang berintegriti, berilmu dan yang paling penting dapat membantu membangunkan bangsa dan negara pada masa akan datang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini meresmikan mingguan Hala Siswa sesi 2010-2011. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.